Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Saudara pengurusi yang berbahagia, tetamu undangan, saudara Naji daripada Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah Palestin, dan saudara Ferinor daripada Parti Keadilan Sejahtera, Parti Islam Indonesia, seluruh pemimpin-pemimpin PAS, NGO yang hadir pada malam ini, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. InsyaAllah saya akan mengambil masa yang pendek, 10 minit saja. Sebagaimana yang kita faham daripada ucapan tadi, kedudukan Palestin adalah mulia di sisi umat Islam. Lebih-lebih lagi Al-Masjidil Aqsa yang menjadi tempat Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan stesen berhenti untuk naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Dihimpunkan roh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Memakan masa ratus tahun. Baitul Maqdis ditakluk oleh kerajaan Rom Bizantin, sehinggalah berjaya dibebaskan di zaman Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah bermula dengan lumpuhnya tentera Rom Bizantin, Rom Timur salah satu kuasa besar dunia, dalam peperangan Yarmouk yang melibatkan tentera Islam yang jumlahnya hanya 30,000 sahaja, dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, disertai oleh penglima Islam Khalid ibn Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Abi Sufyan, dan lain-lain lagi. Tentera Islam yang hanya 30,000 berdepan dengan tentera Rom Bizantin yang jumlahnya di antara 400 hingga 500,000. Jumlahnya berlipat kali ganda. Tetapi dengan pertolongan Allah, tentera Islam berjaya mengalahkan Bizantin. Dan selepas itu lumpuh kekuatan Rom Timur, dan sehinggalah tentera Islam berjaya masuk ke Palestin dan membebaskan Baitul Maqdis. Padri besar Baitul Maqdis meminta daripada penglima Islam supaya menjemput Khalifah Umar bin Khattab datang sendiri untuk menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis. Maka datanglah Sayyidina Umar dengan cara yang merendah diri. Setelah masuk ke Baitul Maqdis, Sayyidina Umar menyampaikan ucapannya yang terkenal kepada pemimpin-pemimpin dan tentera Islam. Di antara yang disebut dalam ucapan itu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuatan, yang diberi kemenangan oleh Allah selama kita berpegang dengan Islam. Sekiranya kita mencari jalan kemenangan, cara kemenangan yang lain daripada Islam,
maka kita akan menerima hukuman menjadi hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucap ini benar berlaku. Allah Ta'ala jadikan berlakunya pasang surut kepada umat Islam. Kadang-kadang umat Islam kuat, kadang-kadang umat Islam lemah. Pernah berlaku dalam satu masa umat Islam lemah, sehingga Baitul Maqdis ditakluk oleh tentera salib Kristian yang datang daripada Eropah dengan jumlah yang besar, menyerang Baitul Maqdis, membunuh penduduknya di kalangan orang Islam, orang Yahudi, dan juga orang-orang Kristian Arab yang tidak mengikut mereka. Sehingga mayat bergelempangan, penuh dengan darah. Di mana mereka memerintah Baitul Maqdis hampir 100 tahun. 100 tahun. Bukan satu masa yang pendek. Sehinggalah umat Islam kembali membina kekuatan mereka dengan dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi daripada bangsa Kurdi, yang mengembalikan hukum Islam, mengembalikan syariat Islam, dan menyatukan umat Islam di kawasan itu, sehingga kembali kemenangan Islam dan umat Islam dapat membebaskan Baitul Maqdis daripada penjajahan tentera salib Kristian. Sehinggalah di zaman mutaakhir kelemahan umat Islam yang bermula dengan kejatuhan kerajaan Utsmaniyah di Turki. Kelemahan kerajaan Utsmaniyah tidak ditolong oleh orang-orang Islam, kerana mereka sudah dimasuki oleh paham kebangsaan, termasuklah paham kebangsaan Arab. Mereka berjuang meletakkan kebangsaan Arab nombor 1, Islam nombor 2. Serupalah juga dengan UMNO, meletakkan kebangsaan Melayu nombor 1, Islam nombor 2. Ini dia. Akibatnya orang Arab menentang orang-orang Turki dalam Perang Dunia yang Pertama dengan dibantu oleh tentera bersekutu, tentera berikat daripada British, Perancis dan lain-lain. Mereka membunuh tentera Turki. Mereka melancarkan revolusi agung Arab yang dikenali dengan As-Thawratul Arabiyyatul Kubra, yang disambut oleh setengah-setengah negara Arab sehingga hari ini. Hari ini pun tak sedar lagi. Dibantu oleh tentera musuh, mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Tiba-tiba penjajah yang datang bukan datang untuk menolong, tetapi datang untuk menaluk dan menjajah. Jeneral Lord Allenby, panglima tentera British yang mendarat di Palestin dan pergi ke Dimashq ataupun Dimashq, melawat kubu Salahuddin Ayyubi yang berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Dengan megah Lord Allenby mengatakan, "Wahai Salahuddin, kami mari semula. Perang salib belum selesai." Dengan megah dia mengatakan, "Kami mari balik. Perang salib belum tamat." Maka berlakulah pelaksanaan perjanjian Sykes-Picot. Sykes ialah Menteri Luar British, Picot Menteri Luar Perancis. Mereka buat perjanjian untuk bahagi-bahagikan negeri Islam, macam bagi pesaka.